الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم صدق الله العظيم. Ad-Dukhan ayat yang ke-40 sehingga ayat yang ke-42. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah kerana pada malam ini Allah izinkan kita sekali lagi untuk sama-sama datang ke rumah Allah ini. Setelah lama masjid hanya dihadkan kepada beberapa orang sahaja, kita benar-benar terasa bagaimana apabila nikmat ni Allah tarik, waktu tu baru tahu nilai dia. Dengar azan tetapi tak boleh nak mai kan. Bagaimana perit, bagaimana menangisnya hati-hati orang yang beriman, hati-hati orang-orang yang takut kepada Allah. Tetapi di waktu yang sama ada setengah orang memang dia bising bila masjid tutup. Bila buka tak nampak muka agak serba tu kan. Hak ni pun ada juga jenis parfum macam ni kan. Seperti biasa, pertamanya marilah kita ikhlaskan hati kita. Kita beritahu kepada Allah, ya Allah, ikhlaskan hati ini ya Allah. Ikhlas cakap memang senang, tetapi nak buat bukan senang. Syarat pertama amalan kita diterima, ikhlas. Kita beritahu kepada Allah, ya Allah, kalaulah di sana ada niat-niat yang lain selain daripada mencari ridha-Mu, kami minta ampun ya Allah. Bersihkan, sucikan hati kami ini ya Allah. Kami tahu ya Allah, Engkau amat memurkai, Engkau amat membenci apabila seseorang hamba dia melakukan sesuatu amal bukan kerana-Mu. Tolong kami ya Allah, kami lemah ya Allah. Ikhlaskan, bersihkan hati kami ya Allah. Yang keduanya, tidak lupa juga kita niatkan, ya Allah, kalaulah ada pahala kepada kami pada malam ini, malam Jumaat ini, kami kongsi dengan ibu dan ayah kami. Ya, mungkin sebahagian daripada ibu dan ayah kita sedang berada di dalam kubur, yang kita tak tahu untung nasib mereka di sana. Mereka tak boleh nak buat apa dah. Di antara 3 benda yang Nabi SAW bagi tahu, hak lain habis dah, pahala tak boleh dah bila seseorang telah menjadi mayat, apabila seseorang telah masuk ke dalam kubur, melainkan 3 di antaranya doa anak yang soleh. Dan juga kita niatkan sedekahkan pahala untuk ibu dan ayah kita. Mudah-mudahan dengan pahala yang kita perolehi pada malam ini, mudah-mudahan insya-Allah harap-harap Allah angkat sisaan, Allah hilangkan sisaan kubur ibu dan ayah kita. Allah lapangkan kubur mereka seluas-luasnya. Allah cerahkan kubur mereka. Dan yang ketiganya, siapa-siapa yang belum berniat iktikaf, sahaja aku iktikaf dalam masjid ni sunat aku kerana Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, supaya kita dapat pahala yang maksimum, kita niatkan juga berdasarkan hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Siapa-siapa yang duk tunggu masa waktu, siapa-siapa yang duk tunggu masa waktu, dalam duk tunggu tu dia memperoleh pahala seolah-olah dia sedang mengerjakan solat. Jadi insya-Allah kuliah kita tak lama tuan-tuan.
SOP Pulau Pinang, masuk isyak kita berhenti, kan? Jadi mudah-mudahan kita memperoleh pahala yang maksimum. Kalau tuan-tuan rasa nak lena sat, boleh, cuma jangan semua lena ya. Seorang jaga pun jadilah mai jauh ni. Kepala batas cross berapa blok, kan? Tapi polis tengok mungkin muka baik, kan? Dia lepas macam tu, kan? Tak ada pun, kita ada surat polis dah, kan? Tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan, ayat yang kita baca sebentar tadi dalam surah Ad-Dukhan. Al-Quran sentiasa evergreen. Al-Quran ni peringatan yang terbaik. Tak samailah kita ni hebat, besar, kaya, disanjung, dikenali, tak dikenali. The best untuk makanan iman dan hati kita, keseronokan, kelazatan apabila kita membaca Al-Quran, apabila kita tadabbur ayat-ayat Allah. Bagaimana di antaranya ayat yang kita baca ni, Allah habaq kepada kita, inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Sesungguhnya hari keputusan, iaitulah hari kiamat, waktu yang dijanjikan bagi mereka semua. Kiamat confirm akan berlaku. Cuma mungkin kita ni tak dan nak jumpa kiamat yang besar. Tetapi kiamat kecil confirm, pasti, iaitulah kematian. Semua kita akan lalui kematian. Silat-silat hari bulan, malam ni malam terakhir kita. 2 minggu lepas sahabat saya sekolah sekali, sekolah rendah, sekolah menengah, masuk U sekali, naik motor accident, kereta parking tepi jalan langgar, meninggal on the spot, kan? Bila mandikan jenazah dia di hospital Kepulauan Batas tu, tengok, ya Allah, kesian, kan? Bukan kesian macam mana, duk bayang kalau lah aku yang mengambil tempat dia, habis dah, tak ada peluang dah nak buat amal soleh. Semua kita akan lalui. Beruntungnya, ayat yang selalu saya suka gunakan untuk diri saya, beruntungnya kita ni kerana kita belum lagi menjadi jenazah. Bermakna kita ada peluang untuk bertaubat kepada Allah. Bermakna kita ada peluang nak berselawat ke atas kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jumaat ni. Bermakna kita ada peluang nak membaca Al-Ikhlas 10 kali lah, hadis sahih. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sebut siapa-siapa yang baca Al-Ikhlas sehari 10 kali, Allah akan bina untuk dia sebuah istana di dalam syurga. Subhanallah. Hari ni kita baca tak lagi Al-Ikhlas? Qul Allahu ahad, kan? Kita ada peluang untuk membaca Al-Quran, kita ada peluang untuk buat baik. Rebut peluang ni. Istighfar, minta ampun, minta ampun. Cepat-cepat padamkan dosa kita. Hari itu nanti, kata Allah, Yawma la yughni maulan am maulan syai'an wala hum yunsarun. Iaitulah hari di mana seorang sahabat, seorang karib, tidak dapat memberi manfaat kepada sahabat dia, dan dia pun tak akan dapat pertolongan. Hari itu kita semua akan lalui confirm. Al-Quran tidak pernah berbohong dengan kita. Hari di mana kita kesorangan, tuan-tuan. Atas dunia ni, tuan-tuan, satgi pening kepala dan sebagainya, balik rumah boleh suruh bini kita picit kepala, cucu ke, picit kaki dan sebagainya. Kita sakit boleh masuk hospital, pergi check, pergi buat swab test, tengok-tengok positif. InsyaAllah, mudah-mudahan ada rawatan dia. Tapi kita minta simpang, na'udzubillah, ada orang akan tolong. Susah, tak ada makanan sebagainya, habaq, insyaAllah, kan? Saya usaha masjid ada, kan? Habaq je. Susah atas dunia ni, tuan-tuan, kita mengadu, mak ayah kita ada mungkin, suami kita ada, isteri kita ada orang boleh tolong. Tetapi ada satu detik yang kita seorang-seorang. Kawan kita pun tak tolong, dan dia pun tidak akan ditolong. Waktu tu kita nampak dalam surah Abasa, Allah abang, nampak mak kita, nampak ayah kita, nampak anak-anak kita yang kita sayang sangat, nampak isteri kita, nampak suami kita, kita lari waktu tu. Tak semailah kaya macam mana kita pun. Dan kita kena get ready, kita kena bersiap sedia hari tu. Hari tu tak ada siapa yang boleh tolong kita. Illa, ayat yang berikut Allah bak melainkan, illa man rahimallah, melainkan kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Hak inilah tuan-tuan kita harap sangat-sangat rahmat daripada Allah.
kasih sayang daripada Allah, belas kasihan daripada Allah. Nak harap amalan kita tuan-tuan, tadi sembahyang maghrib pun tuan-tuan sendiri boleh tahu berapa peratus kita khusyuk. Kan? Duk bau nasi ni kan, ni duk ceramah ni duk bau ni. Kan nasi kuning ada, nasi putih ada. Tu tak campur lagi dengan nasi kendah. Kan? Tengah sembahyang tuan-tuan, kita boleh kan tak apa nak khusyuk. Saya lah, bukan tuan-tuan. Saya. Tuan-tuan ni masya-Allah, orang mai tikam kat belakang pun tak bergerak khusyuknya. Kan? Kita sendiri boleh tahu lah tuan-tuan amalan kita. Hari ni berapa banyak ayat yang dah kita baca Quran. Hari ni berapa kali dah kita tolong orang. Hari ni tuan-tuan berapa banyak kita istighfar. Tak ada siapa boleh tolong saat tu nanti. Kita mengharapkan rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Sebab itulah saya suka nak mengingatkan diri saya, orang yang tak reti kesian dekat orang, memang Allah tak kesian dekat dia. Hatta kepada makhluk yang lain, kepada binatang dan sebagainya. Pantang, kucing lalu kira nak terajang. Anjing lalu kira nak punggai. Kena anjing tu, kena kutip batu kita balik tuan-tuan, tersedak dah. Silap dia duk mengandung pula anak sulung. Orang yang tak reti kesian dekat makhluk yang lain, bimbang saat ni Allah tak kesian dekat dia. Sebab itulah tuan-tuan, latihkan diri kita ni suka tolong orang. Latih diri kita ni suka bersedekah. Kita pergi makan, selalu saya duk sebut, makan-makan ada meja sebelah budak-budak sekolah. Kita tahu budak sekolah ni bukan ada duit pun. Pergi bayar. Pergi bayar abang atau tok wan, bayar lah. Tak abang lagi cantik. Berlatih tuan-tuan. Sebab saat nanti kita memerlukan rahmat, kita memerlukan kasih sayang daripada Allah, belas kasihan daripada Allah. Kita doakan tuan-tuan, kita hak duduk dalam majlis ni, mudah-mudahan harap-harapnya Allah memandang kita dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Walaupun Allah tahu kita dosa banyak tuan-tuan, Allah tak buka je aib kita. Kalau Allah buka aib kita tuan-tuan, saya tak boleh nak ceramah. Tuan-tuan mungkin tak boleh main masjid. Kalaulah Allah londeh, Allah buka aib kita, dosa kita, yang mungkin dengan manusia kita boleh tutup, tetapi dengan Allah tidak. Sebab tu kita doa sungguh-sungguh, ya Allah, tutuplah aib kita di dunia dan juga di hari akhirat. Kita lemah tuan-tuan. Allah sayang kat kita. Allah bagi peluang. Allah bagi lagi kita boleh bernafas. Di waktu ada hadok mai kuliah kita dulu kan, meninggal dah pakcik tu, saya ingat lagi. Baik pakcik tu, masya-Allah kan. Tetapi kita ni masih lagi ada peluang untuk bertaubat kepada Allah. Dan Allah tutup ayat ini, Allah kata apa? Innahu huwal azizur rahim. Sesungguhnya aku ni al-aziz, maha perkasa. Hampa jangan duk buat leceh. Aku menghantar ni COVID ni berselerak, kaya hebat macam mana tuan-tuan. Mai COVID, hak kaya jadi miskin segera berlambak tuan-tuan. Hak nak bunuh diri pun ada. Minggu lepas ada member telefon seorang ni, nak buat macam mana ni ustaz? Ada seorang kawan dari Cina nak bunuh diri lah. Kan? Niaga bungkuih. Tu tak kira lagi hak kita ni, hak orang biasa ni kan. Pergi airport tengok sunyi sepi kan. Hak bawa teksi, hak meniaga dan sebagainya. Kita ni tak ada apa, ceroy kita ni. Allah bagi sakit tekak sikit ya tuan-tuan, merungut manjang, bagi demam, sakit kepala, Allah tak habis-habis hayat. Itulah kita. Dan di waktu yang sama juga Allah, abang, aku ni Ar-Rahim. Aku ni maha penyayang. Hamba buat dosa banyak no. Aku bagi peluang lagi. Sayang Allah kat kita. Boleh makan nasi lagi kan. Ni main malam ni main masjid, rugi orang tak main kan. Tengok dapat 2-3 bungkus kan. Allah sayang kat kita tuan-tuan. Mudah-mudahan mukadimah ayat yang kita baca ni tuan-tuan ada manfaatnya untuk diri saya secara khusus dan juga untuk tuan-tuan perempuan yang saya muliakan. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung lagi tentang sahabat yang digelar Al-Faruq, iaitu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Minta maaf lah nah, panjang cerita Umar ni. Berapa tahun dah tak habis-habis ni. Cerita sikit kadang lebih dia tu lebih. Tapi nak buat macam mana tuan-tuan? Kita menceritakan tentang sahabat ni Al-Faruq ni supaya apa? Supaya kita nak menjadi juga seperti mana Al-Faruq ni.
Apabila kita mengkisahkan tentang Abu Bakar As-Siddiq, kita nak bawa diri kita jadi seperti mana As-Siddiq. Apabila kita menceritakan, kuliah kita pada bulan lepas ke 2 bulan lepas, menceritakan tentang Osman bin Affan yang membeli syurga dengan harta dia. Kita nak kita pun menjadi seperti mana Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab. Sebelum Umar masuk Islam, tuan-tuan, tidak berlalu satu hari yang Umar tidak teguk arak. Tetapi apabila dia masuk Islam, Umar lah merupakan orang yang paling membenci arak, dan permintaan Umar lah Allah turun ayat yang mengharamkan arak. Ayat mengharamkan arak ni dia tak turun sekaligus, tiga ayat. Umar yang minta. Di antara 15 ayat yang turun yang membenarkan permintaan, doa dan juga percakapan Umar, iaitulah pengharaman arak. Umar sebelum masuk Islam, dia seksa hamba-hamba dia, tuan-tuan, cukup dahsyat. Bukan hamba dia saja, hamba hak geng-geng dia, hak lain dia tolong tabuh sama. Sampai Umar sebut, sebab malam ya, sebab mai gelap ya, kalau tidak aku sambung lagi seksa. Oi, takut orang Islam waktu tu, tuan-tuan, dengan Umar ni. Umar, tidak ada manusia yang paling dia benci sebelum dia masuk Islam melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagaimana, tuan-tuan, yang kata Allah, hidayah Allah ni, yang mana dikatakan Islam ni mampu merubah daripada sesusuk tubuh yang sangat-sangat membenci Islam, berubah menjadi seorang manusia yang Nabi sebut, kalaulah ada lagi Nabi selepas aku, nescaya dia adalah Umar Al-Khattab. Merubah manusia yang syaitan pun takut dengan Umar Al-Khattab. Inilah hebatnya, tuan-tuan, hidayah Allah. Sebab itulah saya suka kempen pada diri saya. Walaupun kita nampak orang tu tak semayang, walaupun kita nampak orang tu teruk dan sebagainya, kita tidak membenci dia. Kita membenci perbuatan dia, tetapi di waktu yang sama kita doakan agar Allah bagi hidayah. Sebab kadang kala dan banyak kali apabila Allah bagi hidayah ni, dia berubah, tuan-tuan, malah dia menjadi jauh lebih baik daripada kita. Seperti mana kita pernah cerita seorang sahabat, di dalam bahasa hadis disebut Al-Ushairim. Tuan-tuan ingat lagi tak Al-Ushairim masa saya khutbah? Saya sebut Al-Ushairim, sahabat yang masuk Islam hanyalah beberapa jam sahaja. Mulanya orang kampung dakwah pada dia tak mau. Di hari peperangan Uhud itulah hidayah Allah masuk dalam diri dia. Dia jumpa Nabi SAW, dia lafazkan syahadah. Nabi pun pergi perang Uhud. Nabi ke Uhud, Al-Ushairim ataupun Amru bin Waqsi radhiyallahu anhu, dia tak tunggu lama, dia ambil senjata dia, dia ambil pedang dia, dia pergi ke Uhud berjuang bersama-sama dengan Nabi SAW. Dan bagaimana di dalam peperangan Uhud ni, dia mengalami luka yang sangat teruk, dalam keadaan nyawa-nyawa ikan. Bila ada habis dah perang, sahabat-sahabat mai cari, mai tengok kaum dia, orang kampung dia, tengok-tengok terkejut, tengok Al-Ushairim. Waktu tu dia masih ada nyawa-nyawa ikan. Bagaimana kamu boleh berada di sini? Al-Ushairim kata, aku telah pun beriman, aku telah pun masuk Islam. Lepas dia sebut macam tu, dia meninggal. Orang kampung ni pergi habaq kepada Nabi SAW. Kaum dia pergi habaq kepada Nabi SAW tentang perihal Ushairim ni. Nabi sebut apa? Dia ahli syurga. Subhanallah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang kita duk guna ni, kata Abu Hurairah, inilah ahli syurga yang tak sempat bersolat. Walaupun satu rakaat tak sempat, tetapi dia ahli syurga. Subhanallah, tuan-tuan. Kita ni hak solat berrakaat-rakaat ni, kan, tak tahu lagi, tuan-tuan. Tetapi kita sentiasa mengharapkan. Di waktu yang sama kita rasa takut, dia kena ada dua-dua tu, kan, takut dan juga mengharapkan. Mudah-mudahan kita ni Allah masukkan ke dalam syurga.
Bagaimana Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu di dalam kuliah kita yang terakhir pada 10 hari bulan 12. Okey, kat 2 bulan lah. Tahun lepas mai, kan? Kuliah kita yang terakhir kita membicarakan tentang saat-saat detik-detik kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sikap Umar Al-Khattab, bagaimana Umar yang terlalu sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar tak boleh nak terima Nabi wafat. Sayang sangat-sangat kepada Rasulullah Umar ni. Bukan Umar seorang, sahabat-sahabat yang lain juga. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, 2 hari, 2 detik yang kami tak boleh lupa. Yang pertamanya, hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah. Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Hari itu Madinah bercahaya, keluar di jalan-jalan wanita dan kanak-kanak menyambut ketibaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, punya seronok. Tuan-tuan yang kita ada kat sini pernah tengok tak Nabi? Pernah jumpa tak dengan Nabi, tuan-tuan? Kita ada kat sini pun tak pernah jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sayang tak kita kepada Rasulullah? Oi, jangan siapa nak hina Nabi. Jangan mana-mana ada orang mempermain-mainkan Rasulullah. Dengar kartunis nu belah barat nu duk lukis, duk hina Nabi. Marah kita ni walaupun kita tak pernah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang insan yang sangat perfect. Apatah lagi sahabat-sahabat, tuan-tuan. Mereka dapat menatap wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi sahabat, mereka dapat melihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi sahabat, mereka hidup, mereka melihat kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang tidak pernah mementingkan diri Nabi. Kalau Nabi nak kaya, Nabi kaya lama dah. Rumah Nabi hari ni berasap, esok tak berasap. Malah ada ketikanya sebulan tak berasap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang sahabat-sahabat. Tiba-tiba kata Anas bin Malik, hari yang kedua yang kami tak boleh lupa, iaitu hari di mana kami terpaksa meletakkan tanah dan pasir di atas wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu hari kami terpaksa mengkebumikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari yang mana sahabat-sahabat jadi macam tak tentu arah. Ada yang seolah-olah macam tak siuman, ada yang terduduk, ada yang terterak, ada yang tak boleh nak bercakap apa-apa. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, termasuk Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar tak boleh dengar siapa-siapa yang menyebut Nabi telah wafat. Waktu tu Sayyidina Abu Bakar belum sampai lagi. Umar sampai dulu. Umar radhiyallahu anhu, Umar kata, ada beberapa orang lelaki munafik mendakwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun wafat. Sesungguhnya Nabi tidak wafat, kata Umar. Akan tetapi Nabi berjumpa dengan Tuhannya seperti mana Musa bin Imran yang menghilangkan diri daripada kaumnya selama 40 hari. Kemudian dia kembali kepada kaumnya setelah orang mengatakan dia telah mati. Demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kembali dan Nabi akan potong tangan dan kaki orang yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Umar tak boleh terima hakikat. Dan selepas pada itulah, tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar, yang waktu Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar lepas subuh pagi tu, Nabi wafat waktu duha, lepas subuh tu Nabi SAW, Abu Bakar masuk pergi jumpa Nabi. Sayyidina Abu Bakar tengok Nabi nampak macam okey. Sayyidina Abu Bakar minta izin untuk pergi tengok kebun dia dekat Quba tu, di Sunuh. Sayyidina Abu Bakar ada 2 orang isteri. Rumah Sayyidina Abu Bakar satu lagi di dalam masjid Nabi pada hari ini. Kan kalau kita nak ziarah makam Nabi SAW, orang lelaki lah, kita masuk ke pintu Babus Salam tu. Nak masuk ke pintu Babus Salam, kita nak masuk pintu Babus Salam tu, belah kiri tu ada gate Abu Bakar As-Siddiq, ada pintu Abu Bakar As-Siddiq. Itu adalah tapak asal rumah
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kan ada riwayat yang Sayyidina Abu Bakar baca Quran, Yahudi lalu dengar Sayyidina Abu Bakar baca Quran menangis. Di rumah tu. Tapak asal rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu satu. Satu lagi di Quba. Sayyidina Abu Bakar nak pergi tengok juga kebun dia. Minta izin dekat Nabi pi. Nabi kita pi. Apabila Nabi SAW wafat, orang pun pergi habaq kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pun segera naik kuda, pecut daripada rumah dia. Bila sampai sahaja di masjid, di rumah Nabi SAW dan juga di rumah anaknya, iaitulah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dalam keadaan masing-masing sunyi sepi. Umar duduk mengamuk seorang-seorang. Siapa kata Nabi wafat, siap. Sayyidina Abu Bakar sampai tu tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar tak cakap sepatah pun. Lalu Sayyidina Abu Bakar minta izin untuk masuk jumpa dengan Aisyah, anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan masuk dalam bilik Aisyah. Jasad Nabi diletakkan di dalam bilik Aisyah, terbaring di perbaringan. Allahu Akbar. Tuan-tuan boleh bayang tak detik tu tuan-tuan? Ketika tu Nabi SAW ditutupi dengan pakaian habrah, buatan Yaman, kain habrah. Lalu Sayyidina Abu Bakar pun singkapkan kain yang menutup wajah Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar tarik, Sayyidina Abu Bakar pandang wajah Nabi SAW. Orang yang paling Sayyidina Abu Bakar sayang. Dan Nabi SAW juga sangat mencintai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga dalam satu hadis yang sahih, Nabi bagi tahu orang lain aku boleh bayar kebaikan mereka. Orang lain aku boleh bayar balik segala harta yang mereka bagi sebagainya, aku boleh bayar. Tetapi seorang ni aku tak boleh nak bayar, tak boleh nak balas jasa kebaikan, pengorbanan dia. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga Nabi sebut, kalaulah Allah boleh memilih kekasih, nescaya kekasih aku adalah Abu Bakar. Dan Nabi habaq kepada sahabat, sahabat kalian inilah Abu Bakar, inilah Khalilullah, kekasih Allah. Nabi nak hijrah tuan-tuan, satu peristiwa yang sangat besar. Orang yang Nabi pilih bukan orang lain, tetapi Abu Bakar As-Siddiq. Nabi dalam keadaan gering, Nabi dalam keadaan sakit, Nabi suruh Abu Bakar jadi imam. Aisyah kata dekat Nabi, ya Rasulullah, aku tahulah ayah aku macam mana. Bila dia jadi imam, dia semayang, saat lagi dengar duk mendidih, suara dia menangis. Yang kata Sayyidina Abu Bakar ni lembut. Suruh Umar. Aisyah suggest kepada Nabi, suruh Umar. Oh, Nabi marah. Abu Bakar. Nabi suruh Abu Bakar juga. Inilah sahabat yang tidak ada dua dan tiga. Orang yang Nabi paling cintai. Jika diletak iman Sayyidina Abu Bakar sebelah, iman semua sahabat, iman semua tabi'in, iman seluruh penduduk ada yang ada atas muka bumi ni sebelah, nescaya berat lagi iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Satu-satunya manusia, satu-satunya sahabat yang bila dia bersedekah, dia bagi semua harta dia yang Nabi terima. Orang lain bagi semua, Nabi tak terima. Kerana Nabi tahu hati nurani Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bila Sayyidina Abu Bakar ni masuk dalam bilik Aisyah ni, jasad Nabi duk ada, Sayyidina Abu Bakar pun tarik kain yang tutup wajah Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar peluk dan cium Nabi SAW. Waktu itulah barulah air mata Sayyidina Abu Bakar mengalir. Menangis Sayyidina Abu Bakar. Sayang dia kepada Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Abu Bakar kata, demi ibu dan ayah aku, Allah tidak akan mengumpulkan dua kematian untuk wahai Rasulullah. Kematian yang telah ditetapkan ke atas engkau, telah pun engkau
memperolehinya. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar, Nabi benar-benar wafat. Kemudian Sayyidina Abu Bakar keluar. Waktu tu Umar masih lagi duk jadi tak ketahuan, duk beletiak, duk marah kat siapa-siapa yang kata Nabi wafat ni. Sayyidina Abu Bakar kata, duduk wahai Umar. Umar tak mau duduk. Orang ramai hak tadi duk dengar Umar duk cakap apa, sahabat-sahabat pun jadi pening, jadi tak tentu arah, sedih. Maka mereka beralih kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka tinggalkan Umar. Lalu Sayyidina Abu Bakar pun berkata, barang siapa di kalangan kamu yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Muhammad telah pun wafat. Tetapi barang siapa di kalangan kamu yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah hidup dan Allah tidak mati. Dan Allah sebut di dalam surah Ali Imran ayat 144, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang rasul yang telah mati ataupun terbunuh. Jika demikian, kalaulah ia pula mati atau terbunuh, patutkah kamu berbalik berpaling tadah menjadi kafir? Dan ingatlah, sesiapa yang berbalik menjadi kafir, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan sebaliknya Allah akan memberikan balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, demi Allah, kata Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni siapa? Sepupu Nabi. Sahabat yang keberapa yang paling banyak meriwayatkan hadis? Abdullah bin Abbas, sahabat yang ke-5. Yang pertama Abu Hurairah, anda ingat lagi tak? Yang kedua Abdullah bin Umar. Yang ketiga Anas bin Malik. Yang keempat mak kita Aisyah. Yang kelima Abdullah bin Abbas, yang mendapat doa khusus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digelar Turjumanul Quran. Sahabat yang kelima yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang keenam Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram radhiyallahu anhuma. Dan yang ketujuh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Abbas, demi Allah, seakan-akan manusia tidak pernah mengetahui tentang ayat ini yang pernah diturunkan, sehinggalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang membacakan ayat ini. Ayat apa? Ayat di dalam surah Ali Imran ayat 144. Lalu semua sahabat mengambil ayat itu daripada Abu Bakar, dan semua mendengar ayat yang dibaca itu dan masing-masing turut membacanya. Masing-masing baru tersedak apabila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membacakan ayat ini. Tuan-tuan, perempuan yang saya muliakan, sebab itulah kenapa Sayyidina Abu Bakar merupakan umat Muhammad yang paling afdal. Sayyidina Abu Bakar lah yang menyelamatkan sahabat. Tu tak kira lagi apa yang Sayyidina Abu Bakar buat ketika mana beliau radhiyallahu anhu menjadi khalifah, memerangi golongan murtad, memerangi golongan Nabi palsu, memerangi golongan yang enggan membayar zakat. Walaupun kita kenal Omar ni kerah, Omar ni tegah, tetapi Omar kata kepada Sayyidina Abu Bakar dalam menangani orang-orang yang tak membayar zakat ni, mereka ni, kata Omar, mereka ni seperti kuda liak, kita kena bagi lembut. Abu Bakar kata, la, mereka murtad, mereka wajib diperangi. Oh, ni tegahnya Sayyidina Abu Bakar.
Walaupun Sayyidina Abu Bakar ni lembut, tetapi dalam benda prinsip tuan-tuan, sebab itulah Abu Hurairah sebut Sayyidina Abu Bakar lah yang menyelamatkan, yang mengembalikan iman orang-orang Arab. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Al-Musayyab, tekak sakit pasal lama tak ceramah kot no, kan? Ni malam ni kuliah yang pertama sini, masjid ni. Kuliah pertama, masjid ni. Oh, kira saya rasmi lah. Kan? Semalam dah. Oh, okey. Oh, okey, alhamdulillah. Tuan-tuan, kata Ibnu Al-Musayyab, Umar menyebut, demi Allah, sebaik sahaja aku mendengar Abu Bakar As-Siddiq membacakan ayat dalam surah Ali Imran ayat 144 tu, aku menjadi lemah lonlai, tak boleh berdiri dah. Sehingga aku tidak mampu lagi. Jatuh terduduk Umar Al-Khattab. Aku rebah ke bumi tak kala mendengar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membacakan ayat dalam surah Ali Imran ayat 144 ini, maka waktu itulah aku menyadari dan aku meyakini, kata Umar, bahawa Nabi SAW telah pun wafat. Umar tuan-tuan, waktu tu Allah memang Nabi tak ada dah, Nabi wafat dah. Gedebuk jatuh pengsan Umar. Kenapa tuan-tuan? Kerana terlalu cinta dan sayangnya Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ingat tak? Kita pernah cerita dalam peperangan dengan Bani Al-Mustalik. Bila balik daripada peperangan, menang tentera Islam walaupun tentera Islam 700 orang, Bani Al-Mustalik 6,000, 7,000 orang. Oh, tak apa. Okay, thank you. Bismillah. Ketika mana berlaku, hampir berlaku pergaduhan di antara Muhajirin dan Ansar, antara hamba kepada Umar Jahja dan juga hamba kepada seorang sahabat Ansar yang bernama Sinan, melawak macam mana tak tahulah. Apabila rombongan tentera Islam tu on the way balik, berhenti depan ni, pergi ambil ayat hamba ni, melawak macam mana tak tahu, bawa gelap pedang, tiba-tiba nak bergaduh. Jahja ni orang Muhajirin, dia pun menjerit, wahai Muhajirin, tolonglah aku. Sinan ni dia hamba kepada seorang sahabat Ansar, dia juga menjerit, wahai Ansar, tolonglah aku. Dalam waktu yang sangat sekejap, di belakang Jahja sudah berdiri sahabat Muhajirin dengan pedang-pedang mereka. Di belakang Sinan sudah berdiri sahabat Ansar dengan pedang-pedang mereka. Baru balik perang tuan-tuan, bukan baru balik masjid. Baru balik masjid dengan duk pakai kain plekat lagi, duk pegang masjid tasbih, duk nampak soleh dan solehah lagi. Okey lah. Ni baru balik perang, baru habis tebas leher dan sebagainya. Ada seorang sahabat lari pergi habaq kepada Nabi SAW. Nabi main, Nabi kata, Nabi marah muka merah ni. Adakah masih ada lagi sakit baki jahiliah di kalangan hampa ketika mana aku ni duk hidup lagi di tengah-tengah hampa ni? Tinggalkan segera asabiyah ni. Laisa minna man da'a ila asabiyah. Bukan daripada golongan kami mereka yang menyeru ke arah asabiyah. Sahabat Ansar Muhajirin ni bila dengar Nabi kata macam tu, seolah-olah seperti diketuk kepala mereka, pakak-pakak menangis, pakak-pakak menyesal, saling berpeluk-pelukan. Dalam peperangan dengan Bani Al-Mustalik ni tuan-tuan, kepala munafik Abdullah bin Ubay ada sekali ikut sekali. Waktu hampir-hampir terjadi pergaduhan ni, Abdullah bin Ubay dia tak ada dekat situ. Abdullah bin Ubay akhirnya dia dapat tahu, dia marah kepada Muhajirin ni dan dia sangat seronok Muhajirin dan Ansar nak bergaduh ni. Dia masuk dalam kemah dia, ada geng-geng munafik yang lain. Dia kata kepada geng-geng munafik yang lain, hampa bagi kepada orang Mekah, hampa bagi tanah, hampa bagi harta dan sebagainya. Hari ni mereka jadi seperti anjing, mereka kekeh kita balik. Dia gelarkan Muhajirin dan Nabi ni anjing. Dalam ramai-ramai itu ada seorang anak muda namanya Zaid Ibnul Arqad, umur 16 tahun. Zaid Ibnul Arqad ni, dia dengar daripada A sampai Z setiap perkataan dan percakapan Abdullah bin Ubay ni. Dia pergi habaq kepada Nabi SAW. Umar duduk ada sebelah. Habis dia cerita, Umar terus bawa gelap pedang. Ya Rasulullah, izinkan aku
penggal kepala Abdullah bin Ubay bin Salul bin Bahlul ni. Bahlul tak ada dalam kitab mah, tu ai tambah. Marah dia. Nabi kata apa? Omar, jangan sampai timbul fitnah, jangan sampai orang kata Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Inilah Omar Al-Khattab. Nabi tak izinkan. Sayang Omar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba teringat SOP Pulau Pinang. Isyak kena berhenti. So that's all for tonight. Nah, insya-Allah kan tak habis-habis lagi wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, tuan-tuan, ada sikit lagi. Kan sebenarnya tadi tu ulangan bulan 12 hari tu. Kalau tuan-tuan ingat kan, tuan-tuan ingat-ingat lupa, lepas tu bertuah apa sikit, lupa terus kan. Dah, saya masuk apa agaklah tuan-tuan. Kan? Mudah-mudahan tuan-tuan bila kita mengingati Rasulullah, kita mengingati sahabat ni bukan sekadar cerita nak bagi sedap telinga, tetapi kita nak ambil dan kita nak ikut. Kita nak menjadi, walaupun kita mungkin tak sehebat sahabat-sahabat, tetapi kurang-kurang kita nak berazam nak ikut mereka. Jadi takat tu je tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ini ada manfaatnya untuk diri saya dan juga untuk tuan-tuan, perempuan yang saya muliakan, lagi saya kasihi. Kempen saya perbanyakkan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan malam ni macam biasa tuan-tuan, jangan tinggalkan solat sunat witir. Kan saya kempen jangan tinggalkan witir. Tiap-tiap malam kita buat sampai kita meninggal dunia. Jadikan ianya istiqamah, tak banyak, kurang-kurang 1 rakaat cukup. Kan 1 rakaat pun jadilah. Alhamdulillah. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.